Baik, so selamat datang ke dalam kelas lukisan manual bagi task yang seterusnya, iaitu polygon and ellipse. Macam mana kita nak buat polygon dan ellipse. Baik, ni cadangan lukisan kita. So masih lagi menggunakan format atas A4. So A4 ni nanti kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. So saiz rajah ni bergantung pada kesesuaian. Buatlah agar keempat-empat rajah ni boleh masuk dalam kertas A4 tersebut. Okey. Baik, ni adalah alatan tambahan yang biasa kita guna, iaitu kompas set ataupun jangka lukis. Ada lagi alatan tambahan yang seterusnya, iaitu French curve atau flexible curve lah. So mana yang ada French curve nanti akan pakai French curve. Pada yang ada flexible curve pun tak ada masalah. Kedua-duanya boleh digunakan. Yang penting kemahiran penggunaan. Baik. Okey, ini rajah kita. So yang pertama, macam mana kita nak lukis? Dia kata bina satu rajah pentagon lah, dengan berdasarkan garisan PQ yang diberi. So garisan PQ ni nanti garis lah dahulu pada saiz yang bersesuaian. Okey, cuba pada kertas yang lain dulu pun tak ada masalah. So mari kita bina bersama-sama. Baik, pentagon. Baik, katakanlah diberi garisan PQ pada jarak tertentu. So langkah yang pertama, iaitu pada titik P ni kita buat, kita cari dia punya titik tengah, pembahagi dia tu. Okey, pada titik P jarak yang sama. Okey, pada titik Q. Okey, right. So kita dah jumpa dah garis tengah. Kemudian kita buatlah garisan binaan. Okey, garis meninggi ke atas. Okey, pada titik seterusnya, iaitu titik Q ni, kita perlu buat satu garis condong pada sudut berapa? 45 darjah. Pergi dekat titik Q, garis 45 darjah. Okey. Baik. Titik P pula. Pada titik P kita pun nak bina juga garis condong, tapi sudutnya berapa? 60 darjah. Okey. So titik 60 darjah, garisan 60 darjah dan garisan 45 darjah. Pada 45 darjah kita tulis nombor 4. Pada 60 darjah kita tulis nombor apa? Nombor 6. Okey, kenapa 4? Kenapa 6? Baik. Pada titik yang bersilang, pada titik 4 dan 6 ni, kita bahagi dua, iaitu pada titik 4 dan pada titik 6. So garisan titik tengah antara 4 dan 6 tu kita buat garisan, kita labelkan sebagai nombor 5. Alright. So daripada 5 tersebut, so pada titik 5 ni kita ambil jangka lukis, letak pada titik 5, buat satu bulatan yang menyentuh P dan Q secara keseluruhan. Contoh, letak saja, kita pun buat bulatan. Okey. Garisan binaan. Okey. Langkah seterusnya, ambil jangka lukis, letakkan pada P pada ukuran jarak Q. PQ ataupun QP. Letak jangka lukis dan kita tanda. Okey, satu DP, lagi satu. Okey. Kita letak pada Q pula. Label. Okey. PQRST. So sebenarnya ukuran saiz dia tu mesti sama. Kalau tidak sama, cuba adjust supaya dia saiznya sama. Apabila kita dah dapat titik yang bertanda ni, kita sambung dahulu garisan binaan contohnya. Okey. Betul tak? Pentagon. Okey. Alright. Kalau dah betul, buatlah dengan garisan objek. Tapi bagi terang lah objeknya. Okey, 1, 2, 3, 4. Siap dah rajah kita yang pertama. Okey, so rajah yang seterusnya, iaitu hexagon. So macam mana kita nak bina hexagon? Dia punya konsep sama macam sebelumnya, iaitu
bina dulu garisan PQ pada jarak tertentu. Boleh cuba pada kertas lain. Okey, kita nak tengok step dia. Okey. Baik, yang pertama sekali, pada titik Q kita buat satu lengkung. Okey. Kemudian pada titik P pula, saiz yang sama, buat satu lengkung. Okey. So, secara tak langsung kita dapat titik persilangan di tengah tu. Okey. Right. Pada titik O, okey, kita buat bulatan. Okey. Alright. Buat satu bulatan. Alright. Baik. Dah lengkap satu bulatan garisan binaan. Ambil jangka lukis, letak pada titik P dan Q. Kemudian kita tanda jarak yang sama pada bulatan tersebut. Contoh. Okey, satu label R. 2. Okey. 3. 4. Alright, apabila dah bertanda, sepatutnya saiznya mesti sama jarak lah, sama besar. Okey, so kita buat garisan binaan. Okey, pada U contoh. Okey, pastikan jaraknya semuanya sekata. Okey, jika dapati semuanya sekata, barulah kita buat dengan garisan objek. Okey, garis dengan garisan objek, bagi cantik-cantik, lawa-lawa, bagi bersih, kebersihan mesti kena jaga. Okey, siap gambar rajah kita. Okey, yang seterusnya, okey, ni salah satu teknik binaan lah. Okey, macam mana kita nak bina tapi diberi jarak tertentu. Okey, so kita cuba dengan buat binaan. Okey, cuba dulu di tempat lain. Okey, pada jarak yang bersesuaian lah. Kalau dalam soalan dia kata 75, kalau tak sesuai dengan 75, kecilkan sikit, 50 mungkin. Okey, baik, ni garisan yang diberi jarak dia tertentu. Okey, so kemudian kita gunakan dia sebagai nak cari titik tengah pada garisan tersebut. So kita dah dapat kedudukan titik tengah. Alright, so tu titik tengah dah. Kita bahagi dua garisan kan. So daripada dua garisan ni, apa kita boleh buat? Okey, kita buat satu garisan condong. Berapakah jarak kecondongan ni? Jarak dia ialah 30 darjah. Ke kiri 30 darjah. Okey, ke kanan 30 darjah. Okey, dah dapat 30 darjah. Okey, baik, di penghujung kiri dan kanan garisan tu kita buat garisan tegak. Okey, tegak kan. Tadi kan dia kata 75 kan. Kalau ataupun limit 50 kan, di penghujung tu, penghujung garisan tu 50 tu, garis tegak 90 darjah. Okey, lagi sekali. Okey, di penghujung ni tu, bucu tu, silangan tu, guna lagi sekali 30 darjah. Okey, 30 darjah kiri, 30 darjah kanan. Okey, bawah pun sama, 30 darjah kiri, 30 darjah kanan. Alright, di mana bersilang, di situ adalah titik kita. So tempat yang silang tu kita buatlah garisan objek. Okey, kita label P, Q, R, S, T, U kan. So kita sambung lah bagi terang. Alright. Okey. Alright. Bagi cantik-cantik, lawa-lawa, cun-cun. So garisan binaan tu tak perlu buang lah. Cuma lagi pastikan dia punya saiz tu nipis lah. Okey, tak perlu padam. Okey, biar macam begitu. Sebab itu adalah langkah kerja kita. Cuma lagi bezakan sikit garisan binaan dan garisan objek. Baik. Rajah seterusnya, iaitu kita nak membina elips ataupun bentuk yang elips bentuk yang lengkung tu. Okey, macam mana kita nak guna? So proses binaan ni berdasarkan dua bulatan besar dan kecil, bulatan sebelah dalam dan bulatan sebelah luar. Boleh cuba di tempat lain dulu. Katakanlah kita ada saiz bulatan tertentu. Okey, yang pertama, okey, ini katalah bulatan yang sebelah dalam dan satu binaan bulatan di sebelah luar. Okey, baik, ni kedudukannya. Macam mana kita nak bina elips? Baik, dah dapat dua bulatan ni, kita pun buatlah garisan binaan. Yang pertama sekali,
garisan 30 darjah. Okey, garisan 30 darjah ke kiri dan ke kanan lah. Okey, kemudian kita ada lagi satu garisan 60 darjah merentasi titik tengah tu lah. So pastikan kena kedua-dua bulatan tu lah. Okey. Okey, ni 60 darjah dan ni 30 darjah. Okey. Garisan yang menyentuh bulatan sebelah dalam mendatar. Garisan yang menyentuh garisan sebelah luar menegak. Mendatar, menegak. Contoh. Okey, garisan sebelah luar menegak, garisan sebelah dalam mendatar. Lagi sekali, menegak, mendatar. Okey, ini sama, kiri kanan. Garisan luar menegak, garisan dalam mendatar. Okey, garisan luar menegak dan garisan dalam mendatar. So proses ni berlaku sekitar sekeliling bulatan tu, juga di sebelah bawah. Okey, baik. Okey, ni contoh. Apabila kita nak buat lengkung, letakkan French curve tu, pusing French curve, pastikan kedudukan French curve ni menyentuh titik-titik yang ada ni. 1, 2, 3, 4. Okey, guna French curve, pusinglah French curve tu. Kita ada 3-4 jenis, kita ada 3 bentuk. So pilih French curve yang sesuai, pastikan lengkung dia tu menyentuh garisan ketiga-tiga ni secara smooth, tak boleh sambung-sambung. Sambung tak elok. Dia mesti start satu, tarik sekali lah. Tarik, berhenti D. Okey, daripada C pergi D pula, pusing balik. Okey, dia jangan buat sekali tarik tak dapat. Dia mesti daripada A pergi D dulu, kemudian pusing C pergi D. Okey, sama agak yang seterusnya. Okey, ya. Okey, dan yang terakhir mesti sentuh. Okey, benda ni perlukan percubaan berkali-kali. So gunalah kertas yang lain dulu. Bila dah mahir, baru start mula di sini. So benda ni di peringkat pertama tu mungkin susah lah. So bila peringkat yang seterusnya dah berulang-ulang kali, so jadi senang. Semua ni proses ni kena buat sebagai persediaan untuk lukisan yang seterusnya. Okey, so cuba lukisan ni ulang 2-3 kali supaya dapat lukisan yang cantik ya. So ni task yang pertama dan ni task yang kedua bagi polygon and ellipse. So proses pembinaan nanti akan ditunjukkan. Okey, baik. So habis saja task polygon and ellipse, kita bersedia untuk photographic drawing. Okey, selamat mencuba. Bye bye.